Assalamualaikum. Hai, nama aku Naim. Dalam episod kali ni aku nak ajak korang berpesta dalam kereta aku. Dalam episod kali ni, aku nak tunjuk korang aku upgrade aku punya audio system dalam kereta Volvo aku. Tapi aku tak pakai yang high end punya. Aku pakai semua barang murah-murah. Basically, untuk apa-apa kereta pun yang korang pakai, yang korang beli, dia datang dengan radio. Radio stok asal dia. Aku panggil benda ni entertainment system lah untuk kereta tu. So, semua kereta ada entertainment system. Tapi, tak semua offer the best entertainment system dalam kereta tu. Kadang-kadang manufacturer letak yang cekai punya barang sebab dia orang nak cut cost. Sebab dia orang kedekut. Kalau korang nak audio system yang lebih sedap, ada beberapa komponen audio system ni yang korang kena faham. So, benda paling basic sekali yang korang boleh upgrade dekat audio system kereta korang adalah head unit korang. Tapi untuk setengah kereta tak semudah tu untuk korang tukar head unit ni, sebab ada setengah kereta yang aku tahu, banyak lah sebenarnya kereta yang aku tahu dia ada integrated head unit kali dekat dashboard tu. Bukan bermakna korang tak boleh tukar benda ni. Dia sama ada korang kena modify dashboard korang tu ataupun korang kena beli aftermarket yang tukar bahagian plastik keliling radio tu. Leceh sikit lah tapi boleh. Lagi banyak korang invest untuk beli head unit yang elok, lagi sedap bunyi yang dikeluarkan kat speaker sebab dia mampu supply power yang lagi banyak kepada speaker tu. Kalau head unit yang murah dia tak mampu sangat, so bunyi pun macam ala kadar. Banyak je head unit yang korang boleh beli kat luar sana, jual kat market. Brand macam Blopang, ada Pioneer, ada JVC. Tak kisah brand apa yang korang pakai, bergantung pada bajet korang. Sebab korang kena tengok juga penggunaan tu. Sebab korang nak apa kat benda tu. Korang nak Bluetooth atau korang nak screen, nak tengok video. Tapi aku tak cadangkan lah nak letak screen tu sebab aku benci orang tengok TV dalam kereta sambil drive. Jadi benda kedua yang aku nak tunjuk kat korang, speaker. Speaker ni ada macam-macam jenis dan macam-macam size. So kalau korang nak upgrade speaker korang, make sure korang buat research dulu betul-betul pasal size dia dan juga jenis yang korang nak pakai dalam kereta korang. And untuk bagi korang senang faham, lain-lain size speaker keluarkan frekuensi bunyi lain-lain. Macam contohnya kita ada ni. Ini adalah speaker paling kecil, dia panggil tweeter. Tweeter ni dia menghasilkan bunyi-bunyi yang halus, yang kecil, yang detail. Bunyi detail, tak ada bass. Tweeter ni dia ambil bunyi, frekuensi bunyi yang tinggi. Sebab tu bunyi yang dikeluarkan halus. Selalunya orang mount tweeter ni dekat hujung dashboard belah kiri dengan kanan, kat belah bawah cermin. Lepas tu speaker jenis biasa macam ni pula, selalunya korang jumpa dekat pintu, sama ada pintu driver dengan passenger ataupun pintu belakang. Tapi banyak je kereta yang aku tahu dia letak speaker kat belakang kepala passenger, belakang seat passenger. So speaker ni, speaker biasa ni, dia ada dua jenis. Ada satu dia panggil coaxial, satu lagi jenis komponen. Apa beza dia kat sini? Macam ni. Ni coaxial. So apa tu coaxial? So basically kat tengah ni dia ada tweeter, and kat belah luar, kat yang besar ni adalah speaker biasa. Maknanya speaker ni mampu keluarkan dua-dua jenis bunyi. Bunyi yang halus kat tengah ni dengan bunyi yang besar kat sini. Cara dia ada satu unit bernama crossover dekat tempat kita cucuk wire ni. Bila signal datang daripada head unit korang masuk ke sini, crossover ni akan tentukan frekuensi tinggi dia akan bagi kat tweeter, frekuensi rendah dia akan bagi bass dekat speaker yang lebih besar ni. Senang cerita, korang anggap dia macam all-in-one speaker. Basically korang ada tweeter kat atas dan korang ada speaker untuk bass kat bawah. Banyak kereta yang guna jenis speaker macam ni yang aku tahu. Ada keburukan dia dan ada kebaikan dia. So basically korang tak payah install tweeter, dia dah memang ada tweeter. Masalah dia, korang tak boleh fine tune bunyi dia tu. Bunyi dia memang macam tu. So macam aku cakap tadi, crossover ni yang interpret signal yang sampai daripada head unit. So cakap pasal crossover ni, korang boleh je install crossover ni dalam speaker system korang. Ada je jual macam ni. Benda ni tak mahal. Aku rasa murah, korang boleh dapat. Aku rasa dalam RM30, RM20 China punya. Function teruk sebab dia macam ibarat head unit korang buat kerja selama ni untuk transmit signal ke speaker. Dia tolong bahagikan signal tu untuk siapa. Adakah untuk speaker yang bass macam subwoofer ataupun untuk speaker yang kecil macam tweeter. So dia yang buat kerja tu. Dia yang tentukan siapa dapat bunyi apa. Next aku nak sembang pasal komponen audio yang aku rasa digemari oleh mamat-mamat yang suka isap dadah lepas tu layan muzik sampai mata X lepas tu mulut berbuih. Subwoofer. Subwoofer ni untuk bunyi yang bass, bunyi deep, bunyi padat. Dan kebanyakan kereta yang manufacturer keluarkan tak datang dengan subwoofer. Ni adalah benda yang korang kena tambah sendiri. Unless korang bawa kereta mahal lah.
dia memang datang dengan subwoofer. And subwoofer ni besar tak semestinya better, sebab ada cara untuk kira benda ni, tapi aku tahu ramai je orang yang tak kisah pasal benda tu, and diorang letak subwoofer paling besar yang diorang boleh jumpa. Aku tak cakap benda tu salah, aku cuma tak setuju dengan cara tu. So subwoofer ni ada dua jenis, satu aktif, satu lagi pasif. Jenis pasif subwoofer ni adalah subwoofer yang jenis speaker je, kau tak payah connect power source. Subwoofer tu kau tak payah connectkan dia ke bateri. Tapi kalau jenis aktif subwoofer macam ni, benda ni korang kena connectkan straight ke bateri untuk powerkan dia. Jadi soalan dia, untuk passive subwoofer macam mana korang nak powerkan dia? Korang kena ada external amplifier yang unit yang berbeza. Macam ni, macam aku cakap tadi, bila dia active subwoofer, amplifier tu dah di-incorporate dalam subwoofer ni sekali. So all in one macam tadi. Manakala untuk passive subwoofer ni pula, korang kena ada amplifier. So apa tu amplifier? Amplifier ni adalah komponen audio yang penting bagi aku dalam sistem audio kereta. Sebab kalau korang dah sampai tahap korang letak amplifier dalam kereta korang, tu dah level lain dah sebenarnya. Sebab amplifier punya dunia ni lagi mendalam. Untuk korang faham function dan berapa banyak power dia mampu keluarkan apa semua tu, kalau korang faham benda tu, lagi sedap lah audio yang korang boleh buat kat kereta korang. So susah untuk aku nak bagi tahu korang macam mana cara untuk korang cari amplifier yang elok. Sebab basically untuk aku pernah je nampak amplifier cekai China pasang dalam kereta, tapi kalau ditune dengan betul, bunyi treble, bunyi bass dia semua sedap je bunyi dia. So maknanya amp yang murah pun boleh bunyi sedap kalau kau tahu apa kau buat dengan benda tu. Ni aku explain kat korang apa function amplifier ni. Bila korang tak ada amplifier ni, speaker korang akan sedut power daripada head unit korang. So maknanya kalau, sebab tu aku cakap tadi, kalau head unit korang jenis murah punya, jenis cokia punya, memang dia tak akan mampu nak powerkan speaker tu untuk bunyi kuat dan sedap. So amplifier ni korang kena connectkan dia ke power source bateri korang, and dia akan bantu untuk bagi power kepada speaker ni semua. Jadi kalau korang decide untuk upgrade audio sistem kereta korang ni sendiri, aku cadangkan korang pergi cari satu benda ni. Ini adalah set kabel untuk audio sistem kereta. So basically dia bagi korang semua benda dalam ni. Meh aku unbox untuk korang and tunjuk apa ada dalam ni. So dalam wiring set untuk audio system ni, first kali korang dapat fuse. Fuse ni yang pergi daripada amplifier ke bateri. In case anything happen, fuse ni yang akan selamatkan sistem tu. Lepas tu kat sini aku rasa ni adalah interconnect cable. Oh tak, ini adalah remote cable. So basically, kalau korang pasang amplifier dalam kereta korang, korang kena letak benda ni ke remote punya terminal dekat head unit korang, so that bila head unit on, baru amplifier tu on. Kalau tak ada benda ni, maknanya amplifier korang akan sentiasa on. Lepas tu dalam tu korang dapat RCA cable. So ni adalah kabel speaker yang biasa korang nampak untuk apa-apa speaker pun, semua pakai RCA. Senang, sebab basically kalau korang tahu sistem speaker macam ni, korang ada dua terminal kat sini, positif dengan negatif. So untuk satu speaker RCA ni, dia dah includekan positif dan negatif dalam ni, korang tinggal cocok je. So kenapa dia ada dua, kiri dan kanan? Benda ni memudahkan kerja pemasangan, kau tak payah nak patri-patri wire. Lepas tu ni adalah power cable. Let's say korang nak power ke amplifier korang, kabel ni jalan daripada amplifier ke bateri. Macam aku cakap tadi, korang letak fuse ni kat tengah-tengah. So ni, set ni kena ada kalau korang nak buat benda ni sendiri kat rumah. So sekarang aku nak buat unboxing untuk head unit aku dulu. Dia datang dengan, of course, head unit. Kalau tak ada benda ni, maknanya korang kena kencing. And aku nak tunjukkan korang, setiap head unit yang korang beli, setakat ni lah, setiap head unit yang aku beli, dia datang dengan connection punya diagram ataupun reference. Kat atas ni dia akan lekat dengan stiker. Benda ni dia ada tulis dalam manual, tapi selalunya orang akan hilang manual ni, ataupun korang beli, tak baca manual, buang kotak, tinggal benda ni je. So sentiasa akan dilekat kat atas ni. So ni head unit, and kalau korang tengok dia ada RCA punya output kat sini, memudahkan kerja aku. Tapi percaya cakap aku, spend time korang untuk baca manual. Apa saja barang korang beli, banyak information yang useful dalam tu. Aku tak nak spend duit banyak sangat untuk head unit. Aku tak suka yang ada TV apa semua tu. Aku suka jenis old school macam ni, ada tombol. So aku beli yang murah, just as long as dia ada Bluetooth. Harga aku beli dia adalah RM100. Sangat basic, at least ada Bluetooth. Tu je aku nak. And dia datang dengan remote. Aku tak tahu kenapa kau nak ada remote dalam kereta. And dia bagi kau connector. Dua konektor, satu ni untuk power dan juga remote dan juga aksesori. Satu lagi ni, ini yang akan pergi ke speaker.
Tu je. Sekarang kita unbox amplifier. Sekarang kita unbox subwoofer ni pula. So dia datang dengan kabel connector. Aku rekod dia tak ni? Okay, so dia datang dengan kabel connector ni. Okay, jap. Ni nanti aku tunjuk korang. Ini adalah RCA. Nanti aku explain. Sabar ya. Allah, mak berat. Allah, berat. Bodoh sel. Ada benda lagi ke? So kalau ada subwoofer dia, aku rasa macam ada benda lagi. Surprise. Yeah, Allahu Akbar. So bila kau tengok kat dalam, dia datang dengan subwoofer dia. Dia bagi kau satu remote. Remote ni korang boleh control frekuensi dengan gain. Aku tak tahu nanti. Ni nanti kita eksperimen apa beza-beza dia. Aku pun tak belajar lagi. So ada RCA kabel. Tapi dia bagi RCA male. Oh, lepas tu masuk female. Oh, yeah. Okay. So, okay. Ni aku tak tahu ada dia bagi korang spare ke ataupun memang ada function dia. So, nanti kita tengok. Sekarang kita tengok yang ni. Ni adalah connection cable dia yang paling penting. So, basically, bila korang leraikan dia, okay, ni aku bahagikan untuk korang. So, ini kau cocok ke amplifier. Ni kau cocok ke subwoofer. Kat sini korang ada receiver untuk RCA cable. So basically head unit yang aku tunjuk tadi, belakang dia ada RCA punya output tu. Yang tu keluar bawa masuk kat sini. Lepas tu kau ada wire untuk ground. Benda ni korang kena connect kat mana-mana yang bersentuhan dengan body kereta korang untuk negative terminal. Biru ni, ini adalah remote-nya wire. Macam aku cakap tadi, dia bagi signal daripada korang punya head unit ke amplifier. Head unit ke amplifier patutnya, tapi sebabkan amplifier dah built in dalam ni sekali, so dia bagi tahu benda ni bila nak on dan bila nak off. So make sure korang connect benda ni ke head unit. And last sekali ada kat sini, ini adalah power cable dia. So benda ni dia run straight ke bateri. And dia dah siap bagi fuse kat sini. Kecil lah, tapi aku malah nak cabut. So semua benda dia dah bagi kat korang. And even kalau korang buka manual dia dah bagi. Ni manual. Dia siap dah bagi diagram kat sini pasal macam mana korang nak connectkan wire-wire speaker ni. So bergantung atas korang, sama ada korang nak guna kabel yang dia dah bagi ni, yang dah macam ni, ataupun korang nak guna kabel set ni yang korang beli secara separate. Untuk aku, yang aku nampak aku akan guna ni RCA kabel ni je. Yang lain ni mungkin aku akan simpan. Tapi dalam video kali ni aku tak dapat tunjuk cara-cara nak pasang benda ni sebab video ni dah panjang sangat. Tapi kalau korang nak tengok video aku pasang subwoofer dalam kereta aku ni, korang bagi tahu aku. Maybe next episode nanti aku boleh buat. Dia taklah semudah yang aku sangka, tapi dalam masa yang sama dia taklah sesusah mana pun. Sebab semua information yang korang perlukan untuk pasang benda-benda ni semua ada dalam manual-manual ni semua. Sebab kalau korang jenis beli barang tak baca manual, aku assume korang ni jenis yang pergi kedai aksesori kereta, kau cakap kat dia kau nak sound system yang sedap. Oh, yang stok memang sampai boleh buat awet meleleh ni. Kalau korang jenis macam tu, maknanya korang azman. Sebab seronok sebenarnya kalau kau belajar pasal benda yang kau tak pernah tahu sebelum ni. So kalau korang suka video aku, jangan lupa like dan share. Subscribe ke channel YouTube aku dan follow page Power On aku kat Facebook. Aku akan update apa konten next aku nak buat. Aku rasa lepas ni, aku tak ingat apa schedule aku. Malangnya aku tak dapat nak tunjuk kat korang macam mana bunyi audio system aku sebab aku tak boleh play sound dekat video aku sebab ada masalah copyright dengan Facebook atau YouTube. Tapi percayalah cakap aku tengah dengar lagu-lagu di luar tabi'i. Ciao.